semua sahabat-sahabat pemancing, selamat kembali ke saluran saya di mana kita mengkaji, meramal dan menakluki dunia memancing. Saya harap anda semua sudah bersedia kerana minggu ini dari 15 hingga 21 Disember 2025 alam menyediakan satu pentas yang sangat menarik untuk kita. Adakah musim tengkujuh akan mematahkan semangat kita atau sebaliknya ia akan menghadiahkan tangkapan yang paling tidak dijangka? Berdasarkan data yang saya kumpulkan, minggu ini adalah gabungan antara cabaran dan ganjaran besar. Dan saya akan terangkan mengapa minggu ini akan menjadi satu minggu yang istimewa. Jangan ke mana-mana kerana saya akan kongsikan semua rahsia yang anda perlu tahu. Baiklah, mari kita mulakan dengan sasaran utama kita. Memandangkan sekarang adalah musim tengkujuh, pilihan lokasi dan spesies adalah kunci. Kita akan fokus pada dua gergasi air masin yang lebih mudah dicari di perairan pantai barat yang lebih tenang dan satu raja air tawar sebagai pilihan alternatif. Pertama, ikan kerapu. Di mana kita nak mencarinya? Dalam cuaca sebegini ni, dengan suhu air yang sedikit lebih sejuk, akibat hujan, kerapu akan lebih cenderung berlindung di kawasan berbatu, karang atau struktur tukun tiruan pada kedalaman antara 10 hingga 20 meter. Arus yang tidak terlalu laju di sekitar struktur ini menjadi tempat persembunyian yang sempurna untuknya. Bagi set pancingan, saya syorkan menggunakan teknik pancingan dasar. Gunakan perambut sepanjang 2 hingga 3 kaki dengan kekuatan 30 hingga 40 paun. Dipadankan dengan pemberat yang sesuai untuk menahan arus. Umpan terbaik sudah tentu umpan hidup seperti anak ikan, selayang, tamban atau sotong segar. Potongan ikan kembung juga sangat berkesan. Kuncinya adalah kesabaran. Biarkan umpan anda berada betul-betul di zon sasaran. Seterusnya, ikan jenahak. Sama seperti kerapu, jenahak juga gemar berada di kawasan berstruktur. Cari kawasan muara sungai yang bersambung dengan laut, kawasan riba pokok bakau atau tiang-tiang jambatan lama. Suhu air yang berubah-ubah akibat hujan akan membuatkan jenahak lebih aktif mencari makan di kawasan-kawasan ini. Untuk memburu jenahak, anda boleh menggunakan teknik pancingan dasar dengan umpan udang hidup atau hirisan ikan. Jika anda lebih gemar mengilat, soft plastik atau gewang minnow yang menyelam sederhana dengan aksi renangan perlahan adalah pilihan yang bijak. Cuba lakukan lontaran ke arah struktur dan karau secara perlahan-lahan. Warna-warna semula jadi seperti perak atau putih selalunya menjadi pilihan utama dalam keadaan yang mungkin sedikit keruh. Sekarang, katakan laut bergelora kuat. Jangan risau, kita ada pelan B, ikan raja atau peacock bass. Ini adalah masa yang hebat untuk memburu raja air tawar ini di tasik-tasik atau bekas lombong. Dengan hujan yang turun sekali-sekala, ia akan mengurangkan suhu permukaan air dan membawa lebih banyak oksigen, menjadikan ikan raja lebih aktif. Cari mereka di tepian tasik yang mempunyai struktur seperti pokok tumbang, ranting-ranting di dalam air, atau kawasan berumput. Mereka gemar menyerang hendap dari situ. Untuk peralatan, set bait casting ringan sudah memadai. Gewang jenis top water seperti popper atau pensil boleh memberikan aksi yang mengujakan pada awal pagi. Apabila matahari mula naik, tukar kepada gewang selaman dalam atau crankbait untuk mencari mereka di lapisan air yang lebih dalam. Sekarang, mari kita fahamkan keadaan sekeliling yang akan mempengaruhi hasil pancingan kita minggu ini. Dari segi cuaca, kita berada dalam musim tengkujuh.
Makna suhu udara akan berada dalam lingkungan 24 hingga 31 darjah Celsius. Jangkakan hujan pada waktu petang hampir setiap hari, jadi rancang untuk turun memancing pada awal pagi. Tekanan atmosfera dijangka akan stabil tetapi sedikit rendah, yang biasanya baik untuk aktiviti ikan pemangsa. Angin kebanyakannya akan bertiup dari arah timur laut, tetapi di pantai barat kesannya tidak akan sekuat di pantai timur. Suhu air dijangka akan menjadi sedikit lebih sejuk daripada biasa, mungkin sekitar 28 darjah Celsius. Penurunan suhu ini, walaupun sedikit, boleh merangsang ikan untuk makan dengan lebih aktif bagi menyimpan tenaga. Fasa bulan pula memainkan peranan yang sangat menarik. Kita akan melalui fasa bulan sabit tua yang semakin mengecil menuju ke fasa anak bulan atau bulan baru pada hari Sabtu, 20 hari bulan Disember. Menurut kepercayaan ramai pemancing, hari-hari sekitar anak bulan adalah waktu terbaik untuk memancing kerana kegelapan malam membuatkan ikan pemangsa lebih galak memburu. Secara keseluruhan, aktiviti ikan dijangka sangat baik, terutamanya bagi spesies pemangsa yang menggunakan keadaan cahaya rendah untuk kelebihan mereka. Baiklah kawan-kawan, inilah bahagian yang paling ditunggu-tunggu harian untuk minggu hadapan. Mari kita lihat hari demi hari. Pada hari Isnin, 15 hari bulan April, saya ramalkan potensi mengilat adalah baik. Fasa bulan sabit tua dengan pencahayaan sekitar 26% memberikan kelebihan pada awal pagi. Cuaca dijangka cerah pada waktu pagi dengan kemungkinan hujan pada sebelah petang. Manfaatkan waktu subuh. Selasa, 16 hari bulan April. Potensi mengilat saya turunkan sedikit kepada sederhana. Langit dijangka lebih berawan sepanjang hari. Ikan mungkin sedikit kurang aktif, jadi anda perlu lebih berusaha dengan mencuba pelbagai jenis gewang dan teknik karawan yang lebih perlahan. Pada hari Rabu, 17 hari bulan April, potensi pancingan kembali baik. Walaupun bulan semakin mengecil, tekanan udara yang stabil sebelum perubahan cuaca petang akan mendorong ikan untuk makan. Waktu terbaik adalah antara pukul 8 hingga 11 pagi. Khamis, 14 hari bulan April. Potensi pancingan kekal baik. Keadaan hampir sama seperti hari Rabu. Ini adalah hari terakhir untuk anda membuat persiapan sebelum tiba waktu kemuncak pada hujung minggu. Cuba cari lokasi-lokasi berpotensi. Jumaat 19 hari bulan April. Potensi pancingan saya tingkatkan kepada sangat baik. Sehari sebelum anak bulan, ikan dijangka akan sangat aktif mencari makan. Ini adalah hari yang hebat untuk mencuba nasib. Tidak kira di air masin atau air tawar. Jangan lepaskan peluang ini. Kemudiannya, Sabtu 20 hari bulan April, anak bulan. Potensi pancingan adalah cemerlang. Ini adalah hari yang ditunggu-tunggu. Walaupun ada risiko hujan, aktiviti ikan dijangka berada pada tahap tertinggi. Arus juga akan menjadi lebih kuat. Jadi bersedia dengan pemberat yang lebih berat jika anda memancing di laut. Hari Ahad, 21 hari bulan April. Potensi pancingan kekal cemerlang. Sehari selepas anak bulan, keadaannya masih sangat memberangsangkan. Ikan masih akan galak memburu. Ini adalah penutup minggu yang sempurna untuk ekspedisi memancing anda. Jadi itulah ramalan penuh saya untuk minggu ini, kawan-kawan. Ingat, ini adalah ramalan. Keadaan sebenar di lapangan mungkin berbeza. Sentiasa utamakan keselamatan, terutamanya dalam cuaca yang tidak menentu. Saya doakan anda semua ni ekor, ni sisik atau selamat maju jaya
Jangan lupa untuk tekan butang suka, langgan saluran ini jika anda belum berbuat demikian, dan tinggalkan komen di bawah. Apa rancangan memancing anda hujung minggu ini? Di mana lokasi kegemaran anda semasa musim tengkujuh? Kongsikan pengalaman anda. Jumpa lagi dalam video akan datang.